Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadza masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. InsyaAllah pagi ini kita akan mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ini mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Dulu saya pernah cerita berkaitan dengan neraka. Ingat tak? Lama dah. Kita cerita tentang keadaan manusia yang masuk ke dalam neraka dan apa jenis siksaan dan apa yang penduduk neraka lalui. InsyaAllah hari ini saya bawa satu tajuk berkaitan dengan syurga. InsyaAllah hari ini kita akan mendengar berkaitan dengan kisah syurga. Moga-moga bila kita dengar, kita bercita-cita untuk masuk syurga dan tidak terikat dengan nikmat dunia yang ada sekarang ini, insyaAllah. Waktu kita ditentukan di mahsyar nanti, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua pilihan sahaja. Tak ada pilihan yang ketiga. Maksudnya sama ada kita menjadi penduduk syurga ataupun kita ni menjadi penduduk neraka. Dia tak boleh pilihan yang ketiga. Ya Allah, boleh tak nak duduk dekat mahsyar ni je? Ya Allah, boleh tak nak duduk mahsyar ni je? Tak nak pergi, tak nak pergi neraka. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Tidak dibenarkan. Hanya ada dua pilihan sahaja dan tak ada pilihan yang ketiga. Dekat dunia ni, insya-Allah kita boleh pilih nak duduk mana. Nak duduk Jijan, nak duduk Kota Seri Emas. Kalau duduk Jijan, boleh pilih nak beli rumah ke, nak beli tanah ke, nak buat rumah. Dan rumah pun kita boleh pilih nak buat jenis berapa bilik, kan? Nak buat 2 tingkat ke. Berdasarkan kemampuan kita ada pilihan. Tapi setelah kita ditentukan di mahsyar nanti, setelah kita selesai dihisap, Allah yang tentukan sama ada kamu itu menjadi penduduk neraka ataupun kamu itu menjadi penduduk syurga. Takut tak? Istilah dulu. Okey. Itu adalah kadang-kadang orang-orang dulu kita ni dia ada bidalan kata nanti tersekat, tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Ada perkara yang tak selesai. Tuan-tuan jangan risau, semua itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti. Dia tak ada sekatan-sekatan. Walaupun orang yang ahli syurga sudah pun duduk di hadapan pintu syurga, maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya dia memang sudah ditentukan ahli syurga. Kalau orang itu bukan ahli syurga, mustahil untuk dia duduk di hadapan pintu syurga sekalipun. Nanti kita akan tengok ni. Hari ni saya nak bawa tuan-tuan jalan-jalan pergi syurga secara bercerita lah, tuan-tuan, secara cerita, bukannya jalan betul-betul lah. Maka tuan-tuan, gunalah
modal yang diberikan oleh Allah, umur kita ini di atas muka bumi Allah ini, dengan ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dunia yang singkat ini tuan-tuan, singkat ni macam mana? Nabi kata, pergi dekat pasir pantai, ambil tangan kita, masukkan dekat pasir tu, angkat tuan-tuan, yang melekat dekat jari-jari kita tu, itulah kehidupan dunia. Dan 7 pasir yang berada di lautan, di bumi ini tuan-tuan, itulah kehidupan akhirat. Maka maha lamanya kehidupan akhirat itu nak dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kita merdeka tuan-tuan 63, dah berapa tahun dah? 63 ke 64 tahun pun dah terasa lama sangat dah. Orang yang berjuang pun ramai yang dah meninggal dunia dah. Dah meninggal dunia, dah terlalu lama. Bayangkan kehidupan di akhirat nanti yang sangat lama dan tiada penghujungnya dan kekal selama-lamanya tuan-tuan. Maka tak berbaloi dekat atas muka bumi Allah ini kita nak membazirkan masa kita dengan maksiat dan juga dengan mengambil harta orang-orang lain. Tak berbaloi. Apa yang saya nak ceritakan pada hari ini adalah peristiwa bagaimana seorang ahli syurga, bakal ahli syurga, daripada dia berada di mahsyar hinggalah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dekat dunia 50 hingga 60 tahun tuan-tuan, gunalah keseluruhannya untuk ta'atun lillahi tabarakallahu ta'ala. Gunakanlah keseluruhannya sebagai ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ketika seorang calon syurga dipanggil di mahsyar, dia ni calon syurga tuan-tuan, ahli syurga, bakal ahli syurga, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar. Mahsyar ni apa? Salah satu tanah yang luas, yang tiada penghujung dan tiada apa-apa di atas tanah tersebut. Maksudnya siapa yang sampai di mahsyar, berjalan di mahsyar, dia tak ada kedai ke, tak ada bukit ke, tak ada sungai ke, tak ada pokok sebatang ke, tak ada. Dia merupakan salah satu tanah yang luas, tuan-tuan pandang kiri tak ada penghujung. Tuan akan nampak manusia yang ramai. Tuan-tuan pandang kanan pun begitu, tuan-tuan pandang belakang pun begitu. Tapi kalau tuan-tuan pandang di hadapan, ada penghujung dia. Sebab apa? Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan wa nad'u mawazinal qistal yaubil qiyamah. Di hadapan itulah Allah letakkan alat untuk menimbang perbuatan yang kita lakukan selama ini di atas muka bumi Allah. Allah letakkan mizan, penimbang di hadapan sekali. Maka di mahsyar nanti, di hadapan sekali itu adalah penimbang yang diletakkan oleh Allah untuk menimbang amalan baik dan buruk kita. Waktu itu tuan-tuan, kita berjalan dalam keadaan ketakutan. Kita tak akan mengenangkan pahala-pahala yang kita buat, tapi kita akan mengenangkan dosa-dosa yang kita buat di atas muka bumi Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kejap lagi nak kena timbang. Kami akan letakkan alat untuk menimbang perbuatan yang dilakukan oleh kalian. Maka kamu akan dipanggil seorang demi seorang dengan nama kamu, macam nama kamu dekat atas muka bumi ini. Kalau orang itu nama Muhammad Fauzi bin Jaafar, maka malaikat akan panggil dia dengan Muhammad Fauzi bin Jaafar. Maksudnya dekat mahsyar tu tuan, boleh jadi Muhammad Fauzi bin Jaafar ni ada nama orang yang sama. Seorang sahabat Talha tanya, "Ya Rasulullah, kalaulah ada nama yang sama, boleh jadi ada nama yang sama." Kalau kita pergi kat sekolah pun nama orang tu Syafiq Ryan bin Imran, boleh jadi ada nama yang sama dekat sekolah itu baru sekolah. Bayangkan tuan-tuan, kehidupan daripada mula Allah menciptakan sehinggalah hari akhirat itu semua berhimpun, boleh jadi ada nama yang sama. Maka seorang sahabat ni tanya, Talha bin Ubaidillah tanya, "Ya Rasulullah, macam mana kita nak tahu Allah panggil kita boleh jadi nama sama nanti di mahsyar nanti?
Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya Talha, kalau Allah panggil Talha, yang Allah masukkan itu kamu, maka kamu sahajalah yang akan bangun sendiri dan pergi ke hadapan. Maksudnya kalau Allah panggil Cikgu Samsudin, maka Cikgu Samsudin sendiri Cikgu Samsudin yang Allah maksudkan itulah yang akan bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang berlaku? Apabila calon syurga ini, ahli syurga ini, dia dipanggil, maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Bahawa bila dia dipanggil, orang soleh ini dibawa buku amalan dia yang dibawa turun daripada Illiyin. Maksudnya buku amalan kita apabila kita mati, dihadapkan di hadapan Allah nanti, masa di barzah nanti, Allah akan kata apa? Simpan buku amalan makhluk aku ini di Illiyin. Dan kalaupun orang itu dia adalah bakal ahli neraka, waktu di barzah nanti, simpan buku amalan dia di mana? Di Sijjin. Hari tu saya ulas berkaitan dengan Sijjin, tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan perasan ke tak, dekat Facebook dan juga TikTok 2.9 juta orang menonton. Masyhur kejap penduduk Jijan, Masjid Kampung Jijan. Apa ni? Mimbar Masjid Kampung Jijan. Iklan tuan-tuan Kemudian apa yang berlaku? Allah memanggil bawa buku amalan dia daripada Illiyin yang digulung, tuan-tuan, dan gulungan itu kesemuanya adalah 90 helaian dan sejauh mata memandang. Wa idzas suhufu nusyirat, dan buku itu dibuka dan dibentangkan di hadapan dia dan dia pun melihat, tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu wa taala kata kepada dia, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah suruh baca buku amalan dia tersebut, maka kita pun melihat apa yang dicatatkan oleh para malaikat. Maka ternganga-ngangalah kita melihat buku amalan kita. Kalau ada kesalahan yang sekecil-kecil pun, kebaikan yang sekecil-kecil pun, kesemua itu Allah kira dekat mahsyar nanti, tuan-tuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bainaka wa bainallahi turjuman. Kamu akan berurusan sendiri dengan Allah dan tak ada orang tengah, tak ada orang yang ketiga. Kamu sendiri yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah diri kamu sahaja yang menjadi saksi apa yang kamu buat dekat atas muka bumi Allah dahulu. Ada benda perkara maksiat yang kita buat seorang-seorang dalam bilik, seorang-seorang dengan handphone, maka kamu sahaja yang tahu perkara tersebut. Tak perlu nak cari peguam apa. Kamu menafikan, Allah pertontonkan kepada kamu perbuatan kamu pada saat, minit, tahun, bulan berikut. Dan pada ketika itulah mahsyar ini dinamakan dengan hari pengadilan. Tuan-tuan, Allah dah cukup adil. Allah dah cukup adil dan Allah tahu perkara tersebut. Maka para nabi dan para rasul pun ditimbang, tuan-tuan. Para nabi dan para rasul pun ditimbang. Adakah mereka berdosa kepada Allah? Jawapannya, mereka tidak berdosa kepada Allah. Cuma Allah nak bagi tahu mahsyar ini adalah hari pengadilan, dan setiap daripada kamu akan diadili dan ditentukan kedudukan kamu, sama ada duduk di dalam syurga ataupun tinggal di dalam neraka. Tuan-tuan, bila orang soleh ini buka buku dia, maka di dalam buku amalan dia, tuan-tuan, penuh dengan ibadah dan ketaatan. Jarang dia menyakiti orang lain. Tuan-tuan, jarang dia menyakiti orang lain. Tanggungjawab dia sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pemimpin yang diamanahkan dulu di atas muka bumi Allah, semuanya dia jalankan dalam keadaan adil dan saksama. Maksudnya dia buat sungguh-sungguh. Kalau dia seorang ayah, dia betul-betul jalankan tanggungjawab dia untuk anak-anak dia. Bukan sekadar dapat anak kemudian si ibu itu yang membesarkan. Letaklah aku cari duit, kan? Mak kamu lah apa-apa, awak lah yang salah, mak kau lah yang salah ni.
Mak dia yang salah. Dan dia kalau sebagai pemimpin, dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai pemimpin dengan adil. Bukan sekadar menyatakan manifesto janji-janji, tapi dia melaksanakan apa yang dia kotakan. Kalau dia kata dia nak buat A, dia buat A. Dia tak ada kami akan kaji dahulu sama ada sesuai ke tak. Dulu masa janji kata nak buat, tapi dah dapat, dah duduk sebagai pemimpin, dah dapat allowance, dah dapat dah semua allowance yang besar-besar itu, lupa ke semua, baru nak kaji rupanya. Sampai election yang seterusnya pun masih lagi mengkaji, tuan-tuan. Kemudian orang yang beriman ini, ahli syurga ini, jarang disakiti orang lain. Maksudnya dosa-dosa dia dengan manusia-manusia ini, dengan makhluk-makhluk lain, dia tak buat, tuan-tuan. Yang paling risau, yang paling biru nanti di atas mahsyar nanti adalah orang yang ada masalah dosa dengan orang-orang lain. Tuan-tuan, ini bahaya dosa kita dengan orang lain. Kalau dengan Allah kita buat dosa, hari ini kita bertaubat, pukul 9 kita bertaubat, pukul 9 Allah akan ampunkan. Maha pengampunnya Allah. Tapi kita dosa kita dengan manusia, kita kena pergi cari, tuan-tuan, orang tu. Contoh curi, dulu sekolah menengah curi duit dekat asrama dan lokal, orang tu 100. Kita ingat orang tu, tuan-tuan, kena cari, kena selesaikan, kena berusaha untuk mencari. Ikutlah, tuan-tuan, nak letak dalam Facebook alumni ke, dulu siapa duduk bilik-bilik ni tahun 2002 yang duduk dekat sini, boleh tak saya nak tahu. Tuan-tuan kenal, selesaikan, tuan-tuan, selesaikan urusan kita, dosa kita dengan sesama manusia. Kemudian, tuan-tuan, begitulah juga dengan orang yang baik ini, bakal ahli syurga ini, Allah permudahkan proses timbangan mahsyar dia. Allah permudahkan proses timbangan mahsyar dia. Jadi timbangan dia itu menjadi mudah. Orang Cina kata apa, cincai lah kan. Kalau kita lah pergi pergi pasar kan, 8 harga ayam tu RM22.50, cincai lah RM22 lah kan. Orang tu pun biasa baik dengan kita, okey lah, cincai lah RM22. Orang yang baik ini, tuan-tuan, bakal ahli syurga ini pun Allah perlakukan dia begitu. Sebab apa? Dia orang baik. Buat apa nak susah-susah? Allah pun maha mengetahui, dan semua dalam buku amalan dia tu semuanya adalah kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Maka urusan dia menjadi mudah. Habis dia timbang, tuan-tuan, amalan baik dia lebih banyak, lebih berat. Dia melihat, penduduk mahsyar kesemuanya melihat amalan baik dia, pahala dia lebih berat daripada dosa yang dia lakukan kepada Allah. Kita akan melihat secara fizikal bagaimana pahala dan dosa yang kita buat di atas muka bumi Allah. Allah perlihatkan. Itu kita boleh melihat fizikal dosa dan pahala tersebut. Maka keputusan pun diberikan kepada dia. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, diberikan keputusan sama ada dia ini penduduk syurga dengan tangan kanan dia, diberikan Allah. Nah, ambil keputusan kamu. Maka tangan kanan dia sendiri yang terangkat untuk mengambil keputusan tersebut. Ada pun orang yang ahli neraka, tangan kiri dia yang akan diangkat. Kita pun kata, ahli neraka, pergilah angkat tangan kanan. Dah tahu dah ni, dah baca dah ni. Tuan-tuan, tangan itu, anggota badan itu sendiri yang akan terangkat untuk mengambil buku amalan dia. Ada pun orang yang ditimbang kebaikannya lebih banyak, Allah akan memberikan keputusan kepada dia, iaitu dia itu adalah ahli syurga. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dosa dengan orang lain pun tak banyak. Dan orang yang paling risau dan bimbang adalah orang yang resah di akhirat nanti, orang yang ada dosa dengan orang lain yang tak dapat diselesaikan. Tuan-tuan dah berubah, taat kepada Allah, tuan-tuan ada dosa dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Allah tidak akan bertanggungjawab dengan dosa sesama manusia. Sebab itu, tuan-tuan, jangan cari pasal, jangan cari masalah, jangan mengata kehidupan orang. Cukuplah kita menentukan kehidupan kita sendiri di atas muka bumi Allah ini. Jangan ambil harta orang, jangan aniaya orang,
jangan mengata orang, jangan mengumpat orang sehingga berpecah belah ahli keluarga orang itu. Tuan-tuan, sebab apa? Nak menanggungnya bukannya 50, 60 tahun, ratusan tahun, jutaan tahun, tuan-tuan. Dekat mana? Dekat akhirat nanti. Kemudian apa yang berlaku? Bila dia dah dapat keputusan dia bahawa sesungguhnya dia adalah ahli syurga, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia pun berlari-lari, tuan-tuan, mendapatkan ahli keluarga dia yang lain yang menjadi ahli syurga. Tuan-tuan dah dapat buku amalan, kita lah dapat keputusan SPM. Kalau lulus kredit cukup pun dah cukup gembira dah, nak bagi tahu dengan mak. Sebab sebelum ni ujian bulanan, periksa tiap-tiap tahun fail, tiba-tiba lulus, tuan-tuan. Punya gembira si anak tu, nak bagi tahu dekat mak dan ayah dia yang dia ini lulus. Lulus tuan-tuan, bukannya lulus dalam peperiksaan SPM tu. Ini kan pula dapat keputusan, Allah kata dekat situ, kamu ahli syurga. Maka mencari-carilah ahli syurga ini, pergi untuk mendapatkan ahli keluarga dia yang ahli syurga yang lain, untuk bagi tahu bahawasanya dia pun ahli syurga. Si anak ni pun berlari dekat ayah dia, dia kata, Alhamdulillah Alung dengar cakap ayah dulu, tak lawan. Ayah ajak pergi masjid naik motor, Alung ikut. Alhamdulillah Alung ahli syurga. Cari-cari pula mak tak ada. Itulah mak selalu sangat pergi pasar malam. Abah dah ajak dah pergi kuliah, tapi dia nak juga pergi pasar malam. Tak tahu minat sungguh dengan pasar malam. Masjid tak nak ikut apa semua. Ajak dengan kuliah tak nak. Mak mana? Mak dekat barisan lain. Tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, kita ni lah, saya bagi satu contoh lah. Dapat satu keputusan ditentukan selama-lamanya ahli syurga. Dekat dunia ini, tuan-tuan, ahli qaryah kita ada seorang. Dia ini mu'allaf. Dia dapat tiket pergi umrah orang taja. Penduduk Jijan, tuan-tuan, penduduk Jijan. Dia dapat tiket orang taja dia untuk pergi umrah. Alhamdulillah, dia pun seronok. Dia pun kongsi dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya cukup gembira lah. Saya tak tahu bila lagi saya dapat pergi. Macam seolah-olah mustahil saya boleh kumpul duit untuk nak pergi umrah. Ada orang taja dia, tuan-tuan. Ada orang taja dia. Bila taja, dapat tiket, tuan-tuan, pergi asing. Saya pun maklum kalau dengan agensi tu, dia ni suami isteri dia ni, suami dia ni ada sakit, isteri dia ni pun ada sakit. Kalau pergi dua-dua boleh saling menjaga lah, tuan-tuan. Tiba-tiba pergi asing. Pergi asing, kemudian dia kata tiket dah beli dan sebagainya, pergi asing. Pergi asing tu macam mana, tuan-tuan? Isteri dia balik petang ni pukul 2, hari yang sama suami dia pula yang terbang. Maksudnya berselisih dekat airport. Saya ikut hantar dia. Itu pun, tuan-tuan, kalau kita dengar lah, tak seronok, tuan-tuan. Macam, yelah, kita ni pergi berjalan, okeylah pergi umrah sama-sama lah. Isteri kita seat belakang, kita seat depan. Tu pun dah rasa tak seronok dah. Sebab apa? Kalau boleh nak duduk sebelah-sebelah. Nak duduk sebelah-sebelah baru seronok. Baru seronok nak duduk sebelah sama-sama, nak duduk hotel sama-sama, nak pergi buat umrah sama-sama, nak tawaf sama-sama, kan? Baru seronok. Tapi dia kata tak apalah Ustaz, inilah peluang saya. Tak apa, saya pun gembira, isteri saya pun gembira. Maka pergilah mereka secara berasingan. Pergilah mereka secara berasingan. Dan dia pun adalah ahli qaryah dekat Masjid Jijan ini. Cuma sekarang ni tak nampak dia sangat lah. Sebab apa? Sebab dia jadi jaga dekat Masjid Sultan Hishamuddin di Bandar Baru Salak Tinggi. Jadi dia banyak habiskan masa dekat sana lah, tuan-tuan. Dia ni pun ambil buku amalan dia, tunjuk kepada ibu bapa dia yang bahawa dia ini ahli syurga. Seronok dia, tuan-tuan. Seronok, berlari-lari mendapatkan keluarga dia. Kemudian selesai, tuan-tuan, apa yang berlaku? Ahli-ahli syurga ini pun pergi menghala ke Telaga Kautsar. Dan ketika itulah manusia mula mengukirkan senyuman. Ketika itulah manusia baru boleh bertegur sapa. Dan ketika itulah manusia boleh berehat. Tuan-tuan, baru boleh bercakap. Ratusan ribu tahun tunggu giliran, nak tunggu Allah panggil, semuanya senyap dan sunyi.
Semuanya nafsi. Bila dah dapat, barulah manusia boleh mengukirkan senyuman dan boleh tegur siapa. Jumpa pula sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah ke contoh. Dulu saya baca sirah tuan, saya dengar tuan pertahankan Nabi, alhamdulillah, salam dengan Talha bin Ubaidillah. Manusia sudah boleh mengukirkan senyuman dan bersapa di antara satu sama lain. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala mengambil perhatian kepada penduduk mahsyar. Semua dah habis ditimbang dah. Sila lihat di hadapan. Tuan-tuan, dekat hadapan Allah datangkan satu makhluk yang bernama kematian. Baru kita perasan mati ini makhluk, tuan-tuan, rupanya. Allah datangkan makhluk yang bernamakan kematian. Kemudian Allah membunuh kematian. Allah bunuh kematian itu. Maksudnya makhluk itu Allah matikan kematian tersebut. Maksudnya apa tuan-tuan? Tiada lagi kematian. Orang yang duduk di dalam syurga kekal hidup selama-lamanya. Orang yang di dalam neraka pun kekal hidup selama-lamanya. Mati ini dibunuh di hadapan Allah di mahsyar nanti. Kemudian malaikat pun buat pengumuman, ya ahlal jannah khulud, wahai penduduk syurga, kekallah kamu. Kemudian malaikat pun sebut, ya ahlan nar khulud, kekallah kamu selama-lamanya. Kebiruanlah kulit ahli neraka, tuan-tuan. Sebab apa? Takut tak mati ni, tuan-tuan, tak mati. Macam mana duduk di dalam api dibakar 24 jam. Kan duduk dalam sauna, tuan-tuan, duduk dalam api dibakar 24 jam tapi tidak mati, tuan-tuan. Kemudian selesai, jalan di atas sirat. Jalan di atas sirat yang mana suasananya gelap, kerana sirat ini dibentangkan di bawah neraka Jahannam. Gelap, tuan-tuan. Kenapa gelap? Kerana apinya gelap. Lintas, tuan-tuan, ada orang lintas ratusan tahun, tuan-tuan, ratusan juta tahun, tuan-tuan, duduk dekat dunia 50-60, baru selesai mahsyar nak berjalan dekat sirat, tuan-tuan. Punyalah lama. Ahli syurga ini ada yang melintas, kaki kanan dia melangkah, kaki kiri dia sudah di hadapan syurga. Ada pula ahli syurga yang laju sepantas kilat. Ada ahli syurga yang seperti menunggang kuda. Ada ahli syurga seperti dia berlari, tuan-tuan. Ikut iman masing-masing, berapa laju yang dia boleh pergi, tuan-tuan. Dan orang yang pertama sampai di hadapan pintu syurga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi mengetuk pintu syurga, yang Nabi katakan sebagai halqah. Kalau pintu lama-lama, tuan, dia ada yang macam besi bentuk B tu, teng kan. Contoh cerita piramid tu, ada. Nabi mengetuk pintu besi tersebut, dan ketika itulah Nabi akan masuk bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Tuan-tuan perasan, kalau setiap kali saya habis kuliah, semua doa-doa itu semua berkaitan dengan perjalanan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima buku amalan dengan tangan kanan. Pimpin kami dalam meniti tiada sirat. Kurniakan kami syurga firdaus tanpa hisab dan azab. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu tersebut, tuan-tuan, lebarnya kanan dan kiri seperti Mekah nak menuju ke Busra. Busra ni mana, tuan-tuan? Iraq. Lebih kurang 1000 km pintunya saja. InsyaAllah, tuan-tuan, cerita yang saya cerita ini adalah daripada hadis yang sahih. Tak sahih pun ianya adalah hasan, yang boleh diterima. Kemudian pintu tersebut, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang lain, orang-orang ahli syurga yang lain, akan minum air di situ. Tuan-tuan, ada dua perkara yang akan berlaku. Yang pertamanya, wajahnya akan menjadi nadratun naim, berseri-seri. Berseri-seri. Kemudian apabila dia meneguk air di situ, Allah akan bersihkannya hatinya 100%. 100% ni maksud apa? Tak ada dengki. Dalam syurga, tuan-tuan, tak ada orang dengki, tak ada orang iri hati, tak ada hasad, tak ada nak mengenakan orang lain. Kerana apa? Sifat ahli syurga, la yasma'una fiha lawan wala ta'thima
illa qilan salaman salama. Semuanya mereka ini akan bercakap dengan perkataan, tak ada orang yang bercakap dengan perkataan-perkataan keji. Semuanya bercakap dengan perkataan yang baik-baik sahaja di dalam syurga, tuan-tuan. Kalau dekat atas muka bumi ni dululah kita cakap banyak, kan? Cakap benda biasa pun ada perkataan yang keji. Contohnya apa? Kita tengok budak-budak zaman sekarang kan, mana aku tahu doh, ujung dia tu. Ada juga nak bagi tahu, tak tahu je. Tak tahulah doh, kan? Contoh, tuan-tuan, orang yang masuk syurga dia semua berkata dengan perkataan yang baik-baik sahaja. Maka tuan-tuan, Nabi SAW lah yang mula melangkah masuk ke dalam syurga. Bila semua dah masuk syurga, tuan-tuan, masing-masing tahu di mana istana masing-masing, macam mana mereka tahu rumah mereka di atas muka bumi dahulu. Tuan-tuan ingat kan alamat, hantarlah tuan-tuan pergi mana-mana pun, tahu tak jalan balik? Tahu kan? Begitulah juga ahli syurga, mereka masuk ke dalam syurga, mereka tahu keadaan istana mereka masing-masing. Kemudian apa yang berlaku? Kemudian syurga yang sahih ada apa? Ada Firdaus. Dalam Al-Quran disebutkan syurga Firdaus, ada Jannatul Adnin, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Na'im. Setiap orang ada istananya masing-masing di dalam syurga. Kata riwayat Tabarani dan wari-wari dia adalah siqah. Setiap orang, tuan-tuan, ada istana masing-masing. Dan yang paling rendah kedudukannya, tuan-tuan, ada 10,000 khadam yang disediakan kepada dia. Tuan-tuan, orang gaji 10,000. Kita kalau kaya lah, tuan-tuan, nak kan orang gaji tukang apa ni, masak, ada tukang kebun, ada tukang basuh kereta, kan? Kalau kaya, tuan-tuan, masalahnya tak kaya. Allah sediakan kepada dia 10,000 orang. Kita pun pelik, ramainya 10,000, tuan-tuan. Sultan Brunei pun ada lebih kurang 5,000 biji kereta. Siapa yang nak tukang basuh, nak start enjin bagi panas, kan? Nak bawa jalan-jalan bagi enjin tu elok semua. Maka memerlukan pekerja-pekerja yang ramai. Begitulah juga ahli syurga, yang mana ada istananya masing-masing dan ada pekerja-pekerjanya masing-masing. 10,000 yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang kedudukannya syurga yang paling rendah. Apa kita perasan, tuan-tuan? Apa yang ada? Kita perasan duduk dalam syurga pakai jubah, pakai serban, semua putih, kan? Pegang tasbih. Jadi tak menarik, tuan-tuan, kan? Sama sahaja kedudukannya macam kita duduk syurga. Kita bayangkan syurga itu seperti itu, duduk semua pakai jubah, perempuan pula pakai tudung labuh. Ahli syurga berjalan semua pakai putih, pegang tasbih, tuan-tuan. Jadi tak menarik keadaan syurga itu. Apa yang ada di atas muka bumi Allah ini ada juga di dalam syurga. Kita pun tanya, apa ni, dalam syurga ni nanti boleh tak dengar lagu-lagu lama ke, kan? Lagu-lagu lama ke, contohnya sudah diinai kan? Ada ke ustaz lagu-lagu macam tu? Tuan-tuan, ada. Setiap sekali kita berniat untuk nak mendengar sesuatu itu, pokok-pokok di dalam syurga itu akan berselisih-selisih dan akan mengeluarkan bunyi-bunyi seperti apa yang kita nak, tuan-tuan, yang seperti kita niatkan. Maka semuanya ada, tuan-tuan, disediakan oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang berlaku di dalam syurga, tuan-tuan? Tiada tidur. Tak ada tidur, tuan-tuan. Maksudnya tak ada mengantuk. Semuanya segar sahaja. Dan kita tidak membuang air kecil dan tidak buang air besar. Kita kalau makan berjalan jauh, tuan-tuan, mak saya lah kalau bawa kereta, mak minum, mak tak nak lah, nanti mak nak buang air. Kan? Mak nak buang air. Kan seronok kalau kita haus, kita boleh minum, tak buang air. Tak buang air kecil. Kalau makan banyak kan, aduh kan sakit perut kan, tuan-tuan, tak membuang air besar. Kita makan dalam keadaan kita, kalau makan, tuan-tuan, makan kenyang kan, dah stop dah. Lepas tu orang letaklah kita apa ni, makanan yang paling sedap ke, kambing bakar ke, kan, fresh semua tu, yang dia punya liuk-liuk tu ada lagi, tuan-tuan. Kenyang, kita tak nak, tuan-tuan. Sebab apa? Sudah kenyang. Ahli syurga, dia tak akan rasa perut dia terbeban dengan makanan yang dia makan. Dia menikmati makanan tu dengan semaksima yang mungkin. Kemudian, tuan-tuan, ini
Ini nikmat yang orang lelaki tunggu. Setiap orang yang masuk ke dalam syurga disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lelaki 2 orang bidadari. 2 orang bidadari ini yang sentiasa berbaik-baik. Tuan-tuan, kita kalau orang berkahwin pun isteri 2 pun bergaduh. Kan, bergaduh. Ni abang bagi dia rantai, saya pun nak rantai. Kan, abang bawa dia pergi berjalan Korea, saya pun nak jalan Korea juga. Bidadari yang disediakan oleh Allah ini, satu, dia tidak mempunyai ibu dan ayah. Seronok tak tahu, kahwin tak ada mak mentua, ayah mentua. Kan, kat dunia ni kita pening. Sebab apa? Ada mak ayah mentua, apa susah lah nanti mak mentua. Sampai ada cerita ibu mertua ku. Nampak? Allah sediakan bidadari, tak ada mak dan ayah. Seronok tak kahwin dengan orang tak ada mak ayah? Kita nak hadap dia je, mak ayah dia kita tak payah hadap. Allah sediakan bidadari yang dia ni tak ada ibu dan ayah, yang sentiasa berbaik-baik, tuan-tuan, dan dia ini hanya melihat memandang suaminya saja. Oi, seronok tuan-tuan, dia pandang suami dia saja, dia tak pandang orang lain. Isteri hari ni, bukan tuan-tuan lah, tuan-puan, laki pun sama. Lalu je laki yang handsome apa ke, yang bekerja, kalaulah dia jadi suami aku, tuan-tuan, dah ada dah ni suami kat rumah. Kalau yang lelaki pun sama, tengok perempuan cantik, wih sedap ni kalau dia jadi isteri aku. Tu perkataan tu tak baik tu. Sedap ni kalau jadi isteri aku ni. Tuan-tuan, begitulah yang Allah sediakan bidadari ni, dia hanya memandang suami dia. Seronok tuan-tuan, kita tengah makan dia pandang je kita, kan, seronok. Dia tak pandang orang lain dan dia taat hanya kepada suami dia saja. Apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tuan-tuan, di syurga nanti para lelaki ini akan sibuk, tuan-tuan, bersama dengan isteri-isteri dan bidadarinya di dalam istana masing-masing. Dan setiap lelaki ini diberikan kekuatan, tuan-tuan, 100 orang lelaki. Kata sahabat itu, mampu ke lelaki ni dengan bidadari, dengan ni, kan? Setiap lelaki yang masuk ke dalam syurga Allah ubah, semua lelaki dan perempuan. Tingginya 60 hasta, umurnya 33 tahun. Sebab apa tuan-tuan? Umur 33 tahun ni umur yang sedap untuk menikmati. Kalau tuan-tuan masuk syurga kanak-kanak, seronok ke? Tak seronok. Sebab apa? Kanak-kanak, kalau terlalu tua pun, kan, saya pernah jumpa orang dia hiking, kan, dia memang hiking daripada muda. Dia kata kalau dulu umur 30-an ni sedap ni naik ni, kan, tak ada nak berhenti-berhenti. Maka Allah sediakan umur yang sebaik-baiknya untuk dia menikmati kehidupan syurga itu secara maksimumnya, tuan-tuan. Secara maksimum, dan setiap lelaki diberikan kekuatan 100 orang lelaki. Tuan-tuan, kuat seperti 100 orang lelaki. Tak payah dah makan ubat macam-macam, kan, tuan-tuan. Kemudian suami dan isteri ini di dalam syurga boleh duduk sekali. Kalau dia ahli syurga, dia boleh pilih dia nak duduk dengan suami dia ke ataupun tidak. Bila saya pernah dengar lah orang kata, yang lelaki ni dia dah dapat bidadari, dia kata kalau dalam syurga nanti kita duduk dengan isteri kita ke? Iyalah, duduk dengan isteri kita kalau beriman sama. Boleh tak nak isteri yang itu? Punyalah lelaki ni perangai, tuan-tuan, boleh tak nak tukar isteri yang lain? Sebab dia dah dengar bidadari macam-macam ni, kan, tuan-tuan. Maka soalan yang sama juga diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi. Saya tak pasti Ummu Habibah ke Ummu Salamah, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lelaki ni seronoklah ada bidadari apa semua. Ya Rasulullah, kalaulah perempuan beriman masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, siapa lebih baik? Nampak orang perempuan dia pun jealous juga. Dia tanya siapa yang lebih baik, bidadari itu ke ataupun kami ini? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal nisaun mu'minatun afdal minal hur. Nabi kata bahawa sesungguhnya mana-mana perempuan yang beriman di atas muka bumi Allah ini, dia masuk ke dalam syurga, maksudnya afdal dan kelebihannya lebih kepada wanita ahli syurga itu tadi, tuan-tuan. Maka bila lelaki dengar ni kata, tak apalah kalau macam tu, boleh kekallah suami isteri yang ada dekat atas muka bumi dulu. Baru dia minta kekal balik, tuan-tuan. Yang mana lelaki ini. Kemudian apa yang berlaku di dalam syurga, tuan-tuan? Di dalam syurga ada berjual beli,
ada pasar tuan-tuan. Ada pasar, ada market. Tuan-tuan kalau berjalan lah, kalau kita lah berjalan, kan ada kedai jam ke apa tuan-tuan, kita tengok harga, pandang harga je lah tuan-tuan, tak boleh beli. Pandang harga, tengok, jam ni RM5,000. Ada orang minat jam yang ada jarum, ada orang minat jam yang nombor, ada orang minat jam bulat, ada orang minat jam petak, macam-macam design tuan-tuan. Macam tu juga dengan kita. Bezanya di akhirat nanti, di dalam syurga nanti, kita boleh memiliki kesemuanya itu tuan-tuan. Sabar tuan-tuan, semuanya pergi tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku nanti apabila semuanya sudah pun menikmati syurga tuan-tuan, semua sudah menikmati syurga ratusan tahun, ada orang dah 200,000 tahun, ada orang dah 1,000,000 tahun tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan ahli-ahli syurga ini di satu tempat. Kita pun bayang macam buat hari keluarga. Allah himpunkan ke seluruh ahli syurga untuk menuju ke satu tempat, diberikan makan dan minum. Kemudian Allah bertanya, ini setelah masuk syurga, dah lama tuan-tuan, tuan-tuan pun dah berjalan, dah pusing-pusing, dah melawat dah nabi-nabi ni sekian-sekian. Allah bertanya, Allah kumpulkan semua ahli syurga. Allah bertanya, ya ibadi, adakah kamu telah redha dengan aku? Tuan-tuan, Allah tanya dengan kita semua penduduk syurga, adakah kamu semua telah redha dengan aku? Wa ma lana la narda ya Allah, mana mungkin kami tidak redha dengan nikmat yang telah engkau berikan kepada aku? Tuan-tuan, kita pun jawab, ya Allah, kami redha. Mana mungkin kami ini tak redha, tak suka, sedangkan engkau telah memberikan nikmat kepada aku. Ketika itulah tuan-tuan, Allah berfirman, aku telah pun redha dengan kalian, dan aku tidak akan sekali-kali murka dengan kamu. Maksudnya Allah pun redha dengan kita, dan Allah kata Allah tidak akan memurkai kamu selama-lamanya. Dan ketika itulah tuan-tuan, kita akan mendapatkan satu lagi nikmat, iaitu ru'yatullah, melihat Allah. Kemuncak nikmat adalah melihat Allah. Apabila melihat Allah tuan-tuan, ketika itulah semua orang penduduk syurga, dia melihat Allah dalam keadaan tak tertanggungnya nikmat itu tuan-tuan. Kesemua ahli syurga sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tak tertanggung, sujud dengan sendiri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa semua ahli syurga, angkat kepala kalian, sesungguhnya dalam syurga dah tak ada dah namanya ibadah. Kekallah kamu duduk di dalam syurga dalam keadaan kamu menikmati keseluruhan nikmat yang aku berikan. Berapa lama tuan-tuan? Berapa lama? Selama-lamanya. Kemudian saya sambung sikit lagi. Saya baru baca sikit tuan-tuan. Belum lagi makanan ahli syurga, belum lagi minuman ahli syurga, belum lagi berjalan-jalan lagi di dalam syurga. Baru mukadimah ni tuan-tuan. Kemudian ada satu yang terakhir. Dalam 40 hadis huru hara kiamat diceritakan tuan-tuan tentang keadaan orang yang terakhir masuk syurga. Tuan-tuan pun saya rasa dah maklum dah. Cuma hari ini kita nak tengok apa poin-poin yang penting. Orang yang terakhir masuk syurga ini tuan-tuan, maksudnya dia inilah yang memiliki iman yang paling rendah, dibakar dan diazab di dalam neraka Allah dalam keadaan dialah yang paling lama. Dialah paling lama, orang yang terakhir tuan-tuan. Orang yang terakhir, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya lepas dia dah keluar, baki yang di dalam neraka itu kekal selama-lamanya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, beratnya kita tak terfikir tuan, duduk dalam syurga pun mendapat nikmat Allah berapa lama? Nikmat je sampai kita, wallah, ini saya terfikirlah tuan, ini bukan hadis ke apa, sampai terfikir takkan tak ada ujian sampai kita merindukan ujian, kesusahan, nikmat semata-mata. Bagaimana pula orang yang duduk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, tak terfikir dibakar selama-lamanya di dalam neraka itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, orang yang terakhir ni, last hari ini, orang yang terakhir keluar daripada syurga dalam riwayat sahih Muslim ini tuan-tuan, hadis 310 diceritakan, fahuwa yamshi marratan, dia keluar dalam keadaan bertatih.
Wa yaqbu marratan, dia merangkak tuan-tuan, bertatih, kadang dia bertatih, kadang dia merangkak tuan-tuan. Dia orang terakhir yang melintas titian sirat. Tadi yang lain semuanya laju tuan-tuan, dia paling susah sekali. Kadang-kadang tuan-tuan wa tasfa'uhu nar marratan, kadang-kadang dia sedikit api neraka menjilat dia tuan-tuan. Ada lagi saki baki neraka yang menyambar-nyambar dia. Menyambar-nyambar dia, habis dia selesai, dia duduk di atas tebing neraka tersebut tuan-tuan, dia memalingkan wajah dia ke arah neraka. Apa yang dia kata tuan-tuan? Faqala, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, maha suci Allah yang menyelamatkan aku daripada kamu. Tuan-tuan, dia dah dibakar jutaan tahun, dia keluar, dah selamat, dia pandang, ialah tuan-tuan dah bersama dengan neraka berapa juta tahun. Dia kata apa? Dia kata, maha suci Allah yang menyelamatkan aku daripada kamu, wahai neraka. Lalu tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia pun berjalan, habis daripada titian sirat, dia sudah pun nampak apa tuan? Dia pun sudah pun nampak, orang panggil apa? Halaman syurga. Dia nampak halaman syurga tuan-tuan. Belum lagi syurga, halaman syurga. Orang yang dah lama duduk di dalam neraka tuan-tuan, dia nampak pokok pun, Allah, hai, seronok sangat. Orang yang duduk di penjara seumur hidup tuan-tuan, tiba-tiba dapat pengampunan sultan, keluar daripada penjara, cukup seronok. Minum teh dekat kedai tu tuan-tuan, punyalah menikmati. Dia kemam dulu teh tu. Sebab apa? Nikmatnya keluar daripada penjara. Nikmatnya tuan-tuan. Kejap lagi nak fikir order apa. Dia berangan seseorang, dah lama dah duduk dalam penjara, kejap lagi nak order mi goreng Rozi, mi goreng Mamak Rozi, kan? Sebab dah lama dah duduk penjara, dengar orang jijan sembang-sembang datang melawat, mi goreng Rozi sedap tu semua. Dia pun nak order. Dia menikmati tuan-tuan. Begitu juga dengan orang yang terakhir masuk syurga ni, dia pun nampak pohon. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak duduk dekat situ? Nak duduk dekat situ. Kemudian Allah kata dengan dia, boleh tapi jangan minta dah yang lain. Boleh tapi jangan minta yang lain. Dia pun pergi dekat pokok tersebut. Dia nampak ada di hadapan dia pokok yang lebih baik. Tengok tuan-tuan, perangai manusia di hadapan Allah. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak pergi pokok yang dekat depan sana tu? Tuan-tuan, tadi Allah kata apa? Tadi kamu kata tak nak minta kan? Ni kamu nak minta lagi. Tuan-tuan, perangai manusia. Perangai manusia, gaji dah 1,000, dia kata tak, sedekah RM1 lagi tuan-tuan. Allah tambah gaji dia, kenaikan pakat tahunan, kenaikan gaji tahunan, naik 2,000. Tuan-tuan, dia tak sedekah pun 2,000. Dia kata kalau dapat grade 48 ke, insya-Allah boleh wakaf tetap. Nak daftar apa wakaf tetap, dapat naik pangkat tuan-tuan. Dia tak juga wakaf tetap pun lupa. Begitulah juga ahli syurga ini tuan-tuan. Dia kata dengan Allah, ya Allah, boleh tak nak pergi dekat depan tu, di depan pokoknya lebih cantik, sungainya lebih cantik. Maka Allah izinkan, tapi jangan minta lah lagi. Ni last. Dia sampai tuan-tuan, dia sudah berada di hadapan pintu syurga. Bila dia sudah sampai di hadapan pintu syurga, Allah kata, masuk syurga. Tengok istana kamu. Sengaja Allah ciptakan syurga itu nampak penuh. Dia keluar balik, dia kata, ya Allah, syurga penuh. Kemudian dia kata, Allah kata, tak penuh, masuk. Kemudian dia keluar balik, dia kata syurga penuh. Lalu Allah bertanya kepada dia, wahai anak Adam, ingat tak dulu masa kamu duduk di atas muka bumi dulu, kekayaan yang kamu ingat, manusia yang paling kaya ketika kamu. Kita pun duduk sekarang ni, kita pun Bill Gates lah tuan-tuan. Era kita ini, Bill Gates yang buat Microsoft apa semua tu lah, internet semua tu, dia lah yang paling kaya. Sebab apa? Dicatatkan dia yang paling kaya. Allah kata apa? Allah kata, aku akan berikan kamu kekayaan bumi, lalu aku gandakan sekali, aku gandakan 2 kali, aku gandakan 3 kali, aku gandakan 4 kali, aku gandakan 6 kali, sampai 10 tuan-tuan. Dia kata dengan Allah, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Wahai Allah,
Kenapa kamu mempermain-mainkan aku sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha besar? Tuan-tuan, dia ingat benda tu pelik Allah nak bagi kepada dia. Dia kata janganlah pelik-pelik kan. Contohlah, janganlah pelik, tahulah ahli neraka kan, baru masuk syurga, janganlah pelik-pelik nak bagi seganda, dua ganda, tiga ganda, empat ganda. Tuan-tuan, itulah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang terakhir sekali masuk ke dalam syurga Allah Taala, iaitu kekayaan sebesar bumi yang digandakan sehingga 10 kali ganda, tuan-tuan. Itu orang yang terakhir, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pula bercita-cita ni, oh kalau lah dapat jadi orang yang terakhir kan, tapi kena masuk neraka dulu, tuan-tuan. Masuk neraka dulu, dibakar berapa lama, tuan-tuan, sehinggalah dia keluar, tuan-tuan. Dia dapat nikmat tu. Dia kata apa? Dia kata apa? Inilah pemberian yang paling besar yang Allah berikan kepada aku dan Allah tak berikan kepada orang lain. Punyalah, tuan-tuan. Dia perasan itulah Allah bagi dia tu. Allah tak bagi dah orang lain lebih daripada dia. Itu yang dia dapat tu paling besar yang orang lain tak miliki, tuan-tuan. Walhal dia orang terakhir, dia tak tahu pun dah beratus juta tahun orang menikmati syurga, dah pusing sana, dah pusing sini, tuan-tuan. Dia orang terakhir, tuan-tuan. Maka kita lihat, tuan-tuan, bila kita melihat orang yang terakhir begitu pun diberikan Allah nikmat yang cukup besar, maka tuan-tuan berazamlah di atas muka bumi Allah. Boleh kejap lagi kita dapat berita kematian. Tak tahu siapa yang akan mati. Boleh jadi minggu hadapan kita yang mati. Boleh jadi bulan depan Allah takdirkan kita mati. Jadi gunakanlah saki-baki umur kita yang ada ini, tuan-tuan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah menjadikan kita ini sebahagian daripada penduduk syurga, insya-Allah, tuan-tuan. Amin. Sebut amin, tuan-tuan. Amin, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita apa sahaja nikmat orang yang tak ada anak. Last lagi, ini betul-betul last. Orang yang tak ada anak, tuan-tuan, sahabat tanya, ya Rasulullah, dekat syurga ada tak kahwin-kahwin ni, anak kan, ada ke? Nabi kata, kamu di dalam syurga boleh berkahwin, boleh mengandung, boleh membesarkan anak kamu seperti di atas muka bumi. Dan anak itu kekal membesar dengan cepat, tuan-tuan. Kalau kita lah dapat anak kecil kan, mak-mak selalu kata, nanti dah setahun dua ni senanglah sikit kamu, tak adalah nak berjaga malam, budak-budak dah boleh berjalan. Betul tak, tuan-tuan? Kan, dah ada anak besar. Tuan-tuan suka anak tu kekal kecil ke ataupun dah besar? Tuan-tuan ada anak tu elok je bayi, lambat pula membesar. Malam nak berjaga, nak tukar pampers kan. Kalau suami tu tak bangun kan, saja dihentak-hentakkan pintu tu nak bagi bangun. Tengok sekali anak ni. Allah menyediakan keadaan di mana kita membesarkan anak itu mengikut kehendak kita. Wah, dahsyat, tuan-tuan. Mengikut kehendak kita. Maksudnya kita besar tu, anak tu tak nangis, jangan nangis ya. Sungguh anak tu tak menangis, tuan-tuan. Wallahualam. Sekadar itu dulu, panjang dah. Pengurusi pun dah tutup ekor dah. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Saya baru cerita mukadimah saja, tuan-tuan. Mukadimah saja, bukan keseluruhan kisah syurga. Moga-moga Allah mendapatkan kita juga di dalam syurga bersama dengan para nabi dan para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Berilah kami kematian husnul khatimah, ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Hisablah kami dalam keadaan ihsan ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Ya Allah ya Tuhan kami, makbulkanlah permintaan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.